Cek dia sikit. Bila lu cakap dulu nak ambil tu. Itu Kisah buah lagu bangsa Johor, lagu negaraku, lagu polisi daripada Iman. Sepasnya yang tiba buah lagu, pegawai baris akan lampu. Lagu kami telah gerak. Telah menuju.
Mengumumkan ketibaan Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Aisyah binti Muhammad dengan diiringi oleh Yang Dihormati Asisten Komisioner Polis. Pegawai dan kemudian pangkat dia diperiksa Datuk. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu pasukan. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Aisyah binti Muhammad, Timbalan Ketua Polis Johor, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Lawatan Kerja yang dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Aisyah binti Muhammad, Timbalan Ketua Polis Daerah Johor, Timbalan Ketua Polis Johor ke akhiri keluar. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas kesudahan yang dihormati Dato'. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan nyanyian 3 buah lagu, lagu bangsa Johor, lagu negaraku. Polis sedia berkhidmat, kerana
Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Dihormati Datuk Timbalan Ketua Polis Johor bagi ke sesi lawatan Balai Polis Keluang, sesi suah kenal bersama Ketua Pegawai Kanan Polis. Boleh buat singkat tu. Kalau macam Banyak-banyak. Okey, ready. One more. Ready. Terima kasih, Datuk. Boleh merekam gambar? Okey, tahan mata. Okey, ready. Okey, buka mata. Buka mata. One more, ready. Okey, Datuk. Okey, satu hidup. Yang sebelah. One more, ready. Mati, Datuk. Yang mana IPD ni, yang mana IPD? Okey, Dok. Okey. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Aisyah binti Muhammad, Timbalan Ketua Polis Johor. Yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Haji Muhammad bin Haji Laham, Ketua Polis Daerah Keluang. Yang dihormati Deputi Inspektur Polis Ahmad Zamri bin Marisa, Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang. Yang dihormati Ketua-Ketua Bahagian, Pegawai Kanan Polis, tuan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Lawatan Kerja yang dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Aisyah binti Muhammad, Timbalan Ketua Polis Johor ke IPD Keluang Johor. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas kesudian yang dihormati Datuk kerana sudi meluangkan masa menghadiri Majlis Lawatan Kerja yang dihormati Datuk ke IPD Keluang pada petang ini. Hadirin yang dihormati, agar majlis mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang dihormati di sini Datuk Aisyah dan binti Muhammad, Timbalan Ketua Polis Johor.
yang dihormati DSP Ahmad Zamri bin Marinsah Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang dan isteri, dan yang dihormati Puan Normah Binti Arbak, pengurusi Perket IPD Keluang, tuan-tuan ketua-ketua bahagian, ketua kanan, ketua-ketua polis balai, ketua-ketua cawangan dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Tak lupa pengamal media, tak cakap kita marah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin yang juga dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini dalam sesi perjumpaan dan taklimat oleh yang dihormati DCP Dato' Aisyah binti Muhammad Timbalan Negeri Johor. Di kesempatan ini juga saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang di-Berhormati Datuk kerana sudi hadir ke IPD Keluang. Ini merupakan lawatan Datuk yang kedua, dan dalam sisi lawatan Datuk yang ke Balai IPD yang ketiga, yang ketiga mesin 8 tu kan? 8 tahun tu. Untuk pengetahuan anda sekalian, saya mengenali Yang di-Berhormati Datuk Aisyah ni masa ceras lagi. Saya ceras, pegawai Pesawat Kanan, dan masa itu Datuk Aisyah sebagai Ketua Jabatan Pengurusan ITK Kolombo. Jadi tak asing lah bagi saya dengan Datuk Aisyah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, Datuk Aisyah ni terkenal dengan dia punya idea-idea yang begitu bernas untuk digunakan sebagai kita punya dalam urusan sehari-harian kita. Salah satunya kalau kita lihat sistem Hermes yang telah didirikan atas hasil usaha Yang di-Berhormati Datuk sendiri, dan kita gunakan sama sekarang. Cuma mungkin ada kita nak masukkan yang dulu, kalau kita tengok cuma peribadi saja kita masuk. Sekarang dengan piala sistem dia nak masuk dan berbagai-bagai lagi. Itu adalah budi hasil daya usaha Yang di-Berhormati Datuk Aisyah sendiri. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Aisyah dengan usaha yang dilancarkan oleh pihak Yang di-Berhormati Datuk. Dan kalau kita lihat Datuk ni dia seorang cekal, pemimpin yang amat baik, bagus, cekal dalam menjalankan tugas-tugas hariannya, dan dapat mempamerkan satu mutu kepimpinan yang amat baik, dapat dibanggakan. Jadi agak sayanglah kalau Datuk ni nak bersara pun tak apa Datuk. Datuk bersara kita akan tanya lagi Datuk masa dalam pertanyaan. Jadi kalau kita lihat dalam satu kerugian yang besar kepada kenderaan khususnya Kota Johor apabila Yang di-Berhormati Datuk meninggalkan masyarakat ini. Kami dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih dengan apa daya usaha Datuk terhadap Kota Johor, dan dengan doa agar Datuk berbahagia selalu di samping keluarga dalam masa persaraan nanti. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudahan Yang di-Hormati Tuan atas ucapan sebentar tadi. Tuan-puan hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan sesi amanat bersama Yang di-Hormati Dato' Aisyah binti Muhammad Timbalan Ketua Polis Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu pasukan, salam sehati sejiwa, salam muafakat Johor. Terima kasih Tuan Rizal selaku pengacara majlis. Yang dihormati Assistant Commissioner Polis Tuan Haji Muhammad bin Tuan Haji Laham, Ketua Polis Daerah Keluang. Yang berbahagia Puan Normah binti Arbak, pengurusi Perket IPD Keluang. Yang dihormati Deputy Superintendent Polis Tuan Ahmad Zamri bin Marinsah, Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang, dan Puan Sumaiti binti Haji Muhammad Mukarram selaku naib pengurusi Perket Daerah Keluang. Semua ketua-ketua bahagian, Pegawai Kanan, Ketua Polis Balai, para media, wakil media yang ada di sini, terima kasih kerana biasanya tak ada. Terima kasih di atas kehadiran. Seterusnya tuan-tuan puan-puan hadirin yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan limpah izinnya, walau dengan cuaca yang agak terik, ya. Saya khawatir juga tadi apabila KPD minta nyanyi lagu sampai 3 tu, seorang dah tumbang, takut lagi ramai. Kerana kita faham cuaca sekarang ni kadang-kadang memang tidak berapa sesuai. Jadi saya risau juga takut heat stroke pula kita punya kita punya power. Daripada kawalan sampai ni saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan ribuan terima kasih di atas segala persiapan oleh Tuan KPD, Tuan Timbalan dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Walaupun ini merupakan saya punya lautan kali kedua, tapi masih warm lagi dia punya sambutan tu. Terima kasih banyak-banyak. Saya boleh lihat dari keceriaan, dari kesiapsiagaan, readiness to listen. Jadi saya dah bisik dengan Tuan KPD, saya tak nak bagi amanat. Sebab amanat tu mungkin ada yang dah dengar. Macam KPD ni dia dah lama dengan saya, memang selalu mendengar. Tapi tadi pujian itu lebih sangat lah Tuan. Saya rasa dia yang besar-besar, ya. Dialah kecil tetapi dia memanfaatkan diri kita sendiri untuk menggunakan dengan sebaik mungkin segala apa proses yang kita buat. Tapi yang paling penting kalau dia dapat dimanfaatkan oleh yang lain-lain. Saya itu satu, saya rasa pahala yang akan berpanjangan. Jadi itu sepatutnya disemai kepada setiap daripada kita. Ini yang prinsip yang saya guna pakai, mungkin saya nak kongsi. I always do it right the first time. Tapi nak do it right the first time ni sebenarnya dia banyak remeh-temehnya. That's why sama cara yang perlu kita akur. Jadi itu sebabnya do it right. Kalau you do it right the first time, kali pertama kita betul dan insya-Allah seterusnya akan betul. Kalau kita nak lari sikit pun orang kata menyimpang, tidak semestinya kita akan dipuji. Jangan harapkan pujian. Go on yourself. Diri sendiri, hati sendiri. Bermakna kalau hati kita puas dengan apa yang kita buat, kita dah put in the best of our effort, insya-Allah dia akan secara ni. Mungkin kadang-kadang ketua tak observe, tidak mengamati ataupun tidak melihat kepada kecemerlangan ataupun perkara terbaik gemilang yang kita laksanakan. Tetapi insya-Allah saya rasa kalau bagi Islam, Allah Subhanahu Wa Taala nampak dan satu hari akan ada balasannya. Saya pun sendiri tak sangka masuk sebagai inspektor dan akhirnya saya ada di kedudukan ini. Ini satu rahmat yang datangnya pada saya penting. Langkah kita mesti betul dan mendapat restu daripada ibu bapa. Kalau yang baru, dapat restu daripada ibu bapa. Dan kalau kita dah lama dalam pasukan, kita ada pasangan, mestilah dapat restu daripada pasangan. Kerana pasangan ni merupakan orang yang kadang-kadang belakang tabir. Bukan wanita, bukan isteri aja sebenarnya pendukung atau penyuntik semangat pada kita. Macam saya pun, walaupun suami saya secara mungkin outwardly tidak bersama-sama saya dalam memperjuangkan atau mencurahkan khidmat bakti dalam pasukan, tetapi isteri, anak-anak merupakan orang yang sebenarnya memberi kita satu motivasi. Jadi penting hargai pasangan yang kita ada. Ya, kerana pasangan kita nak pilih pasangan yang terbaik takkan jumpa. Tak ada orang yang sempurna. Jadi hargai pasangan yang ada dengan kita dan kita suai padankanlah dengan apa yang patut kita ni. Dan mantapkan dengan komunikasi saya rasa. Kita kena bermula berkomunikasi. Dan kadang-kadang kalau di awal perkahwinan mungkin kurang komunikasi, tapi di situlah mungkin you have to instill, semaikan macam mana komunikasi yang baik, kerana komunikasi ni amat penting, ya. Dan kalau dah lama-lama pula, saya pun nak cerita sedikit lah, saya nak kongsi lebih. Itu saya kata bukan amanat, sharing my experience, yang saya kata do it right, lepas tu do your best. Dan dalam kita meneliti kita punya kerjaya di lifeline dalam kerjaya kepolisian ni memang banyak. It isn't a bed of roses. Tak ada semudahnya apa yang kita nampak. Macam bagi pihak diri saya sendiri pun nak sampai ke tahap ni, it's not just an easy journey. Banyak pancarubanya. Kerana ini adalah dunia yang didominasi oleh lelaki. Jadi bagi wanita untuk meletakkan diri kita dihormati, disegani dan juga didengari sebagai pemimpin, awal-awalnya sukar. Tapi alhamdulillah kalau kita melihat kita saling hormat menghormati dan kita tahu that
sama ada lelaki atau wanita, we need to complement each other. Itu penting. Yang kita mesti saling melengkap antara satu sama lain. Jangan kita ada perasaan cemburu, hasad dengki dan sebagainya. Because saya lihat IPD Keluang merupakan satu contoh yang paling baik. Dengan saya ingat karisma pemimpin Tuan Haji Muhammad yang juga telah kita iktirafkan sebagai the most outstanding KPD. Penilaian tu bukan datang daripada tuan-tuan dan puan-puan ada di sini, datang daripada segenap lapisan yang ada dalam negeri Johor ni, at least according to the survey, dan juga disokong secara padu oleh rakyat negeri Johor. Kerana dalam RMPCA, Royal Malaysia Police Citizen Award, ciri-ciri yang dinilai bukan hanya menilai kepada Employee Satisfaction Index, mana indeks kepuasan warga, tetapi melihat kepada macam mana Customer Satisfaction Index, CSI, yang dilihat daripada dua dimensi. Bermakna dilihat satu dari segi macam mana persepsi masyarakat sekitar dalam daerah lokaliti di Keluang, dari segi persepsi tentang perkhidmatan polis yang diterajui oleh Ketua Polis Daerah, dan disokong dengan macam mana mereka menilai kepada persepsi ataupun kita punya transaksi, mana urusan dengan pihak polis yang menunjukkan kita mengikut peruntukan undang-undang. Jadi itu semuanya penilaian yang dibuat. Di samping apa lagi yang dinilai, at least you all must know, selain daripada CSI, ESI, juga keupayaan KPD menerajui dengan bantuan timbalan ketua bahagian bagaimana you punya charging rate, bagaimana kita punya kadar pertuduhan itu dapat di-maintain. Begitu juga bagaimana ditangani bagi all the jabatan siasatan, the solving rate. Jadi ini diambil kira dan dimantapkan lagi dengan bagaimana kita punya pembenterasan, inisiatif pembenterasan dilaksanakan dan juga pencegahan. Jadi all these dimension meletakkan Tuan KPD as a person, as a leader among all the KPDs sebagai jago. Tahniah Tuan. Bukan nak puji timbalan, bukan nak puji KPD sahaja. In fact, hari ini kita akan serahkan sijil kerana dalam malam anugerah RMPCA kita hanya beri pada anugerah jago sahaja ataupun pemenang pertama. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada IPD Keluang kerana telah muncul sebagai daerah memenang tempat kedua, daerah terbaik di kalangan semua KPD yang ada ataupun daerah yang ada di Keluang. Jadi kejayaan ini sebenarnya bukan datang daripada ketua sahaja. Ketua pun kalau dia cemerlang secara peribadi tersendiri, tidak dapat membawa secara kolektif tuan-tuan dan puan-puan kepada kita punya kedudukan yang tadi saya telah nyatakan. Jadi tahniah sekali lagi. Di samping itu kita ada pemenang-pemenang lain. Saya rasa Pondok Polis Terbaik Camik, Manduk UCI Camik juga muncul sebagai pemenang bagi pondok, kategori pondok. Dan kita ada juga Puan Kamisa sebagai anugerah emas. That means this is all the special talent yang kita ambil dalam kita punya urusan tu. Dan saya lupa juga, marah pula Cik SM Nihat. Mana? KPB terbaik bagi kategori ini. Jadi ini tanyaan. Jadi kalau kita lihat ini, at least saya rasa mungkin belum pernah dulu kita adakan, mungkin kita ada BLT dan sebagainya, tapi ini ada sedikit kelainan dan penambahbaikan yang kita buat untuk menentukan penilaian yang dibuat bukan orang kata shock sendiri sahaja. Dan kita ada juga yang penilai yang buat bukan dari kalangan kawal polis. Kita orang pun tak ikut masa datang kat sini. Maknanya dilaksanakan oleh satu badan berkecuali. Jadi saya mengharapkan apa yang kita di RMPCA yang
dijadikan sebagai perintis Saudi dapat diteruskan bagi tahun-tahun akan datang, supaya at least sebagai KPD, sebagai ketua bahagian, sebagai timbalan, sebagai KPB kita tahu di mana baseline kita punya prestasi dinilai oleh masyarakat dan juga rakan sekerja. Jadi saya mengharapkan itu salah satu yang mungkin kalau kata Tuan KPD legacy itu, jadi saya mengharapkan dia bukan tinggal legacy tetapi akan terus dimantapkan oleh orang-orang muda macam Tuan Zamri mantapkan lagi supaya kita dapat memastikan kita sentiasa orang kata ada check and balance. Kalau kita kadang-kadang tidak dinilai, mungkin kita ingat kita ni terbaik saja, tetapi kadang-kadang di situ kita melihat ada perbezaan di situ. Jadi itu yang secara sedikit saya nak menyentuh. Dan kalau kita lihat di situ bagaimana slogan polis dan masyarakat berpisah tiada memang dapat dilihat. Penilaian just based on persepsi saja atas kedudukan skor 3.2, tetapi apabila kita masyarakat ni betul-betul berinteraksi, bermakna dia membuat laporan polis, berinteraksi dengan pegawai anggota polis, kita lihat dia punya penilaian melonjak kepada 3.9. Jadi ini adalah satu petanda yang menunjukkan the more you interact, the more kita menjelaskan sesuatu perkara dan the way kita layan dengan sempurna dan kita menggembirakan klien, bermakna masyarakat akan berubah dia punya persepsi tentang perkhidmatan polis. Jadi saya mengharapkan kita dapat kekal. Kalau Singapura skor dia 4.2 daripada 5, tapi kalau kita dapat 3.9 pun saya rasa itu satu petanda yang baik, di mana kita tidaklah kata terlalu